Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada siri yang sebelum ini, pada bulan yang lalu, mengenai dengan keutamaan sebelah kanan. Ada beberapa faedah yang kita boleh ambil. Di antaranya hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dia telah berkata, ma basaqtu an yamini mundu aslamtu. Semenjak aku masuk Islam, aku tak pernah ludah sebelah kanan, sama ada ludah sebelah kiri saja. Aku pernah bertanya Ahmad bin Hanbal, seorang di kalangan tabi'in. Dia pernah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, seorang tabi'in. Dia tanya Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengenai seorang lelaki yabzuqu an yaminihi fi shalah wa fi ghairi shalah, mengenai seseorang lelaki yang meludah sebelah kanannya dalam solat ataupun di luar solat. Zaman dulu bukan kapet, boleh ludah dia ketika semayang. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan, yukrah an yabzuq ar-rajul an yaminihi fi shalah wa fi ghairi shalah. Hukumnya makruh. Tak kira dalam solat, luar solat, ludah sebelah kanan, hukumnya makruh. Hadis daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW ketika mana keluar untuk solat istisqa, solat minta hujan, hawala ridaahu, Nabi akan ubahkan selendang dia. Apa maksud ubah selendang? Faja'ala 'itafahu al-ayman 'ala 'atiqil aysar wa ja'ala 'itafahu al-aysar 'ala 'atiqihi al-ayman. Selendang Nabi, kain selendang letak atas bahu tu Nabi tukar. Dan yang belah kanan pergi belah kiri, yang belah kiri pergi belah kanan. Imam Abu Daud menyatakan, aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengenai dengan taqlibur rida, tukar belah kanan ke belah kiri, kiri ke kanan. Dia terbalikkan kain selendang tadi, dia terbalikkan. Dalam solat istisqa seperti itu, tukar sebelah kanan pergi belah kiri pergi belah kanan. Maka Imam Abu Daud bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, adakah ditukar belah kanan belah kiri, kiri ke belah kanan dalam solat istisqa seperti itu juga? Maka dia menyatakan na'am. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam mazhab Hanbali menyatakan, wa yuhawwilu ridaahu yaj'alul yamin yasaran wal yasar yaminan kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tukarkan rida sebelah kanan pergi belah kiri pergi belah kanan. Itulah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Majoriti inilah juga pendapat majoriti di kalangan ulama. Imam An-Nawawi, Imam Ibnul Qayyim, Ibnu Baz dan juga kebanyakan di kalangan ulama berpendapat dengan pendapat ini. Sebab apa tukar belah kanan ke belah kiri, kiri ke belah kanan? Kain selendang tadi dia terbalikkan untuk menukar keadaan, sebagai simbolik tukar keadaan daripada kemarau tukar hujan. Dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia telah berkata, sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra bi Dzil Hulaifah thumma da'a bi naqatihi fa ash'araha fi safhati sanamiha al-ayman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur di Dzil Hulaifah. Dzil Hulaifah adalah miqat. Miqat orang Madinah nak pergi menunaikan umrah ataupun haji. Siapa yang daripada Madinah nak pergi menunaikan haji ataupun umrah ke Mekah, maka dia akan berhenti di Dzul Hulaifah, solat sunat ihram, tukar kain ihram di situ, kemudian barulah berjalan pergi ke Mekah. Miqat dia, macam kita di Malaysia ini, miqat kita untuk pergi menunaikan umrah ataupun haji ke Mekah adalah di Qarnul Manazil.
Qarnul Manazil ni di atas kapal terbang. Asalnya Qarnul Manazil adalah di Taif. Di Taif ada satu tempat, nama dia Masjid Qarnul Manazil. Di Zulhulaifah di Madinah lebih kurang 10 km daripada Madinah. Nabi keluar lebih kurang 10 km. Nabi solat sunat di Zulhulaifah, kemudian Nabi teruskan perjalanan ke Mekah. Kemudian ketika di Zulhulaifah, Nabi suruh sahabat bawa datang unta dia. Kemudian Nabi membuat tanda pada bonggol unta tersebut di sebelah kanan. Bonggol belah kanan Nabi buat unta. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai simbol zaman dulu mereka akan bawa tau, untuk menunaikan haji mereka akan bawa apa? Kambing ataupun unta untuk disembelih di Mekah. Jadi bila bawa tu mereka buat tanda. Sama ada tanda dia dengan diletakkan satu kalung lah, sama ada selipar ke apa sebagai tanda dekat tengkok dia, kalung itu adalah binatang sembelihan yang akan dibawa ke Mekah. Ataupun mereka akan toreh sikit menunjukkan binatang ini adalah binatang yang akan dibawa ke Mekah untuk penyembelihan. Seperti ibadat korban lah, sebagai tanda nak sembelih di Mekah. Begitu juga Nabi, bila mana Nabi nak bawa binatang korban ini, iaitu unta, nak disembelih di Mekah, dipanggil sebagai Al-Hadiyu. Nabi akan buat isyarat di sebelah kanan bonggol. Bonggol ada yang depan, belakang, kiri ataupun kanan. Jadi dia akan toreh di sebelah kanan. Toreh sikit dengan pisau, dia akan keluar darah. Tapi itu tidak menunjukkan tidak ihsan kepada binatang. Sebab orang yang duduk, yang berada bersama dengan haiwan-haiwan, dia tahu toreh sedikit tidaklah menyakitkan haiwan, dan itu sebagai satu tanda tidak jadi masalah. Toreh berdarah sedikit, toreh di bonggol tersebut, jadi orang tahu, bila orang lihat inilah binatang korban. Dalam satu hadis Nabi kata ma'ubina minal mayyit ma'ubina minal hayy fahuwa mayyitun. Apa yang terpisah daripada haiwan, maka adalah dia dianggap sebagai bangkai. Zaman dulu mereka akan potong bonggol tu, sebab bonggol tu ada isi juga. Mereka akan potong, kemudian mereka akan masak makan. Haiwan tu hidup lagi, tak disembelih. Jadi Nabi kata ma'ubina minal hayy fahuwa mayyitun. Apa yang dipotong daripada haiwan yang hidup, maka itu adalah dianggap sebagai bangkai. Kita nak makan bahagian bonggol ke apa, kena sembelih dulu haiwan tersebut. Al-isy'ar bi surhati sanamiha al-ayman, lukakan sedikit bonggol belah kanan sebagai tanda inilah binatang haiwan penyembelihan yang akan disembelih di Makkah. Itulah pendapat mazhab Hanbali, seperti dinukilkan oleh Imam Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf. Dan seperti itu juga sebenarnya pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pernah ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, min aina tusy'ir al-badan, dekat manakah tanda al-budun, tanda unta ni sebagai unta penyembelihan yang akan disembelih di Mekah. Maka Imam Ahmad menjawab, min safhati sanamiha al-ayman, bonggol belah kanan. Sabit daripada petunjuk Nabi SAW ini, kana yaktahil fi ainihi al-yumna thalatha marrat wal yusra marratain. Sabit daripada petunjuk yang Nabi ajarkan kepada kita, iaitu Nabi akan bercelak di matanya, mata belah kanan 3 kali, mata belah kiri 2 kali. Hadis ni hadis yang sahih, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Imam Al-Albani. Al-Imam Ishaq Ar-Rahawai menyatakan, as-sunnah an yaktahil witran salasan, iaitu yang menjadi sunnah adalah celak mata
3 kali. 3 kali. Fil ula wa sintaini fil ukhra. 3 kali, 1, 2, 3, kemudian 2 kali lagi, 1, 2, semua 5 kali. Walaupun dalam hadis yang disebutkan ini oleh Imam Al-Albani ni, iaitu Nabi bercelak mata sebelah kanan 3 kali, belah kiri 2 kali. Al-Imam Ishaq, dia menyatakan 3 kali, kanan dan kiri, kemudian 2 kali, kanan dan kiri. Justru itu kita menyatakan sunnah yang sebelah kanan ini merangkumi banyak aspek, di antaranya rawatan dan juga perhiasan. Oleh yang demikian, disunatkan bagi orang perempuan ketika mana nak letakkan bedak sejuk ataupun bedak ke apa-apalah sebagai hiasan wangi pada badan dia, pada baju dia, maka dia mulakan yang sebelah kanan dulu. Kalau muka belah kanan, badan belah kanan, kemudian baru belah kiri. Sebab dia perhiasan benda yang baik, benda elok, maka dahulukan belah kanan. Seperti itu juga seseorang yang bertujuan untuk at-tajammul, bercantik, untuk nampak cantik, perhiasan seperti memakai inai untuk orang perempuan, belah kanan dulu baru belah kiri. Sama ada tangan ataupun kaki, sama, utamakan belah kanan kemudian belah kiri. Dalam perawatan pun sama, nak urut tangan kanan baru tangan kiri, kaki kanan baru kaki kiri. Pernah ditanyakan kepada Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengenai dengan hukum mengambil mushaf dengan tangan kiri. Kita ambil Quran dengan tangan kiri, tangan kanan ada. Maka Ibn Baz menjawab, la a'lamu fi hadza syai'an, aku tak tahu mengenai sesuatu pun mengenai hukum ini. Walaupun mengambil, dia kata sekiranya seseorang itu mengambil dengan tangan kanan, itu lebih afdal dan lebih baik, kerana yang sebelah kanan ini adalah yang terbaik, yang terafdal dalam setiap keadaan. Nabi SAW menjadikan belah kanan dulu ketika taharah, mengambil wudu, belah kanan dulu, tangan kanan, kaki kanan, kemudian baru kiri. Wa tarajjulih, ketika mana Nabi sikat rambut, belah kanan dulu baru belah kiri. Ketika mana Nabi memberi belah kanan. Ketika mana Nabi menerima belah kanan. Ketika Nabi nak bermusafahah, bersalaman, juga Nabi dahulukan, Nabi akan bersalaman dengan tangan belah kanan. Sabit daripada Nabi SAW bahawasanya Nabi telah melaungkan azan di telinga Hasan bin Ali, cucu Nabi, ketika mana Fatimah, anak perempuan Nabi, melahirkan Hasan bin Ali. Nabi sendiri yang azan di telinga sebelah kanan, seperti mana telah mensahihkan hadis ini oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Al-Hakim dan juga Imam Al-Baghawi. Khalifah Saleh Umar bin Abdul Aziz At-Tabi'in rahimahullahu ta'ala, dia apabila dilahirkan anak untuk dia, maka dia akan azankan azan sebelah kanan, telinga sebelah kanan, di telinga bayi di sebelah kanan. Kemudian dia akan iqamatkan telinga sebelah kiri. Ibnul Mulaqqin rahimahullahu ta'ala menyatakan, Umar bin Abdul Aziz apabila dilahirkan anak bagi dia, dia akan azan telinga kanan dan juga iqamat telinga sebelah kiri. Ashabuna, ulama-ulama Syafi'i atau Hanbali di sini, iaitu yatawatarun, mereka dalam jumlah yang mutawatir, yang menukilkan riwayat ini, iaitu riwayat mengenai azan di telinga kanan bayi yang baru dilahirkan dan iqamat di telinga kiri bayi yang baru dilahirkan. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam mazhab Syafi'i menyatakan satu jamaah di kalangan ashab Asy-Syafi'i menyatakan disunatkan azan telinga belah kanan dan iqamatkan di telinga sebelah kiri.
Imam Ibn Al-Qayyim meletakkan satu bab dalam bab ini, Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, dalam kitab dia. Dalam bab yang keempat menyatakan istihbab at-ta'zin, disunatkan melaungkan azan di telinga kanan bayi dan iqamat di telinga kiri bayi. Sabit daripada Nabi SAW, yang kita bincang tadi, azan sebelah kanan, kemudian mengambil mazhab tangan sebelah kanan, meludah tak makruh belah kanan, belah kiri. Daripada Nabi SAW, Nabi kata as-siwaku mutahhiratun lil fami. Siwak itu adalah menyucikan mulut, mardatun lirabbi, dan juga mendapat keridaan Allah. Ataupun as-siwaku mutahharatun lil fami, menyucikan mulut dan juga mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan-kelebihan siwak bersugi ini banyak, termasuklah bersugi sekali. Banyak sebab dia membersihkan mulut. Hadis-hadis yang menyatakan kelebihan bersugi ini menjangkaui 100 hadis mengenai galakan, motivasi. Banyak sangat hadis mengenai dengan bersugi. Dan diketahui di sisi pelajar-pelajar agama, terutamanya di kalangan ulama-ulama, setiap sesuatu perkara ataupun ibadat yang Allah Ta'ala suka, setiap sesuatu perkara yang menyebabkan keridaan Allah, maka itulah ibadat. Setiap sesuatu menyebabkan mendapat keridaan Allah, maka itulah dipanggil sebagai ibadat. Dan kita dah bagi tahu sebelum ini, iaitu asal dalam ibadat ini adalah dimulakan yang dengan sebelah kanan. Begitu juga siwak. Siwak ni bersugi ataupun gosok gigi. Maka bila kita pegang berus gigi, maka peganglah tangan sebelah kanan. Itu juga satu sunnah. Al-Allamah Yahya Al-Imrani rahimahullahu ta'ala menyatakan, disunatkan apabila seseorang itu nak bersugi, maka hendaklah dia mulakan dengan mulut gigi sebelah kanan. Gigi sebelah kanan, yang arah sebelah kanan. Ini dalam kitab Al-Bayan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, yang dinyatakan oleh Al-Allamah Yahya Al-Imrani. Nabi SAW menyatakan, idza shalla ahadukum fala yad'u na'alaihi an yaminihi wala an yasarihi fatakunu an yamini ghairihi. Apabila salah seorang di kalangan kamu menunaikan solat, jangan dia letakkan dua selipar di sebelah kanan dia. Bila semayang jangan letak selipar belah kanan. Selalu semayang di mana? Di Masjid Nabawi ataupun di Mekah. Masjid Nabawi ada rak kasut. Di Mekah tak ada rak kasut. Ada, tapi takut tuan-tuan letak balik dah tak ada dah kasut. Sama ada orang terambil ataupun tuan-tuan cari tak jumpa rak nombor berapa. Sebab pintu dia banyak. Tambah tiang pun banyak. Kita letak rak yang mungkin 3 rak sebelum pintu, tapi kita cari 4-5 rak sebelum pintu. Jadi memang kita tak jumpa, terlampau banyak. Cara nak selamat kita pegang, ke mana pun kita pegang. Itu lebih selamat. Ataupun kalau tuan-tuan letak satu rak, silat-silat tuan-tuan pergi jalan jauh, nak kena pusing sampai 3-4 sampai 2-3 km lah, lepas-lepas nak ambil kasut. Jadi 2-3 km tu kalau jalan kat luar dah boleh sampai hotel tu. Nak pusing tu dah jauh. Tu tak masuk jalan tutup lagi. Masuk jalan tutup, renovate ke apa, pusing lagi jauh. Jadi bila Nabi SAW bagi tahu, apabila salah seorang di kalangan kamu nak semayang, jangan diletakkan dua selipar di sebelah kanan dia. Jangan letak sebelah kiri. Jangan belah kanan pun jangan, belah kiri pun jangan. Sebab apa? Belah kiri, kemungkinan belah kiri bagi kita, orang sebelah kita itu belah kanan dia. Jadi itu pun tak boleh juga. Sebab kita letak kasut sebelah kiri kita, tapi kasut tersebut berada di sebelah kanan jiran sebelah kita. Illa alla yakuna an yasari ahadun, melainkan kalau sebelah kita tak ada orang dah, kita semayang betul-betul tepi dinding, tepi tiang ataupun tepi rak kasut, tu tak apa, letak kasut sebelah kiri.
wal yadhahuma baina rijlaihi. Kalau dah tak ada tempat dah, maka letaklah di celah antara dua kaki. Celah antara dua kaki. Maknanya kita semayang, letak kapitkan dua slipper celah kaki dia. Tapi tengok dulu lah, tengok ada najis tak ada najis kasut tu. Kalau tak ada najis, boleh letak celah kaki. Kemudian nak duduk tahiyat, nak duduk, sebenarnya kalau ada najis pun tak apa. Ada najis, slipper, tengok-tengok slipper ada kesan tai burung, tak apa, letak celah antara dua kaki kita. Dua kaki kita semayang, letak celah-celah tu slipper. Tersentuh pun tidak batal. Tak batal semayang tersentuh slipper. Tapi jangan sentuh tai tu. Sentuh tai tu batal semayang. Sentuh slipper tak batal semayang. Sebab kita tidak menanggung najis. Yang batalnya kalau kita pakai slipper itu ada najis, kita semayang, itu yang batal. Kalau tersentuh slipper yang bernajis tidak batal, sebab kita tak menanggung pun. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, ma zukira min karahati wad'ihi ma an yaminihi aw an yamini ghairihi, iaitu Imam Ibn Taimiyah kata, yang kita sebutkan tadi makruh, letak belah kanan pun makruh, belah kiri makruh sekiranya sebelah kita ada orang. Sebab tujuan dia bagi tahulah tujuan untuk berjaga-jaga daripada najis. Dan tetapi min jihatil adab, tetapi dari sudut adab, seperti mana dimakruhkan juga ludah sebelah kanan. Dari segi adabnya tak eloklah selipar ni kita letak belah kanan atau belah kiri. Itu segi adab, sebab selipar ni benda yang letak kat luar. Betul lah, selipar letak kat luar. Begitu juga ludah. Ludah ni kan benda yang tak baik, sebab mengenai dengan air liur. Jadi tak elok kita ludah belah kanan, makruh ludah belah kiri. Dari segi adab lah, taklah berdosa. Dari segi berdosa tak berdosa, dari segi adab hukumnya makruh. Cuma di Mekah tu dikecualikan sebab dalam situasi yang ramai, mungkin dalam puluhan ribu orang, jadi kita tak boleh nak letak kasut dekat luar ataupun tempat rak dia, sebab kemungkinan perjalanan jauh ataupun hilang. Jadi terpaksa kita letak sebelah kanan atau sebelah kiri ataupun berhadapan dengan kita. Tidak jadi masalah. Tapi kalau tuan-tuan semayang kat surau masjid, tak perlulah bawa sampai ke dalam, letak dalam plastik, letak luar cukup dah. Cara lebih selamat, kalau tuan-tuan beli kasut takut hilang, letak satu pintu ni, satu lagi pintu satu lagi, sebelah-sebelah, baru tidak hilang. Tapi tuan-tuan kena pastikan bila mana kasut tu kasut baru, orang akan tahu ni mungkin dia letak pintu lain lah, tak apa. Tapi kalau kasut tu tuan-tuan pakai kasut buruk, tuan-tuan letak satu sebelah ni pintu ni, satu lagi sebelah lain pintu, nanti orang buang kasut tu. Sebab orang yang akan tak kasut yang tak ada, yang tak ada tuan. Kasut baru tuan-tuan kena pandai-pandai nyorok lah supaya tidak hilang. Muhammad bin Sirin Al-Ansari, seorang tabi'in, dia kata disunatkan apabila nak pakai kasut maka mulakan dengan belah kanan. Apabila nak tanggalkan mulakan dengan sebelah kiri. Pernah ditanya kepada Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jabarin rahimahullahu ta'ala. Pernah ditanyakan kepadanya, hal yushra' lil an tabda' bil yamin hina ilbas at-tifl. Adakah disyariatkan bagi ibu ni untuk memulakan sebelah kanan ketika mana memakaikan pakaian anak dia? Tak kiralah baby ke, anak dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke, nak pakaikan tu, adakah disunatkan belah kanan? Maka Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jabarin, dia menjawab, dia kata disyariatkan perkara tersebut, utamakan belah kanan. Seperti mana disyariatkan bagi orang besar pakai pakaian, utamakan belah kanan. Kita nak pakai baju, tak kiralah baju jubah ke, baju kemeja ke, t-shirt ke, sarung tangan belah kanan. Kemudian baru belah kiri. Seluar pun sama, pakai belah kanan. Kain pelekat tak ada belah kanan kiri lah. Cuma kain pelekat ni kalau masuk daripada bawah, kaki kanan dulu. Kalau masuk daripada atas, dia tak ada kanan atau kiri. Dia masuk daripada atas, pakai terus.
Orang besar pun disunatkan belah kanan, kanak-kanak pun disunatkan belah kanan juga. Cuma kita biasakanlah, kita tahu bila sebut tentang budak-budak umur 2 tahun, 3 tahun, dia main ulur kaki ikut dan je. Kadang-kadang dia ulur kaki belah kiri. Kita pun kaki kiri lah dulu, senang. Sebab nanti kalau nak suruh kaki kanan, banyak olah dia pergi lari sana lari sini. Jadi dia ulur kaki kiri, kita pakai. Sepatutnya ajarkan dia kaki kanan dulu. Baju tangan kanan dulu. Walaupun memang susah lah, tapi kita latih lah. Dan kesabaran diperlukan daripada ibu dan ayah. Pernah ditanya juga kepada beliau Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jabarin rahimahullahu ta'ala, adakah harus memberikan susu kepada kanak-kanak dengan tangan kiri? Boleh tak kita susukan anak dengan tangan kiri, susu botol tangan kiri, boleh tak? Dia menjawab, yusannu i'ta'uhu bil yadil yumna, yang sunat beri susu tangan sebelah kanan ketika mana waktu tu dia mampu belah kanan, dan tak boleh diberikan susu tangan belah kiri, melainkan dengan sebab mungkin tangan kanan dia lumpuh, tangan kanan dia sibuk buat kerja lain. Contoh dia sedang bekerja, laptop ada depan, sedang buat kerja, jadi susukan anak, terpaksa susu tangan kiri, tak apalah. Yang terbaiknya dia siapkan kerja dulu, kemudian baru susu anak, atau susu anak baru buat kerja. Tapi kadang-kadang mungkin nak siapkan kerja sesegera yang mungkin, secepat yang mungkin, jadi dua-dua dia buat. Tangan kanan buat kerja dekat laptop, tangan kiri susukan anak, boleh. Kerana ada sebab, tak menjadi masalah dan tidak makruh. Harus memberi makan kepada kanak-kanak ataupun bayi makanan, minuman dengan tangan kiri harus, tetapi makruh, melainkan ada keuzuran. Ada mungkin dia sibuk, ataupun tangan kanan dia sakit, ataupun tangan kanan dia lenguh, lama sangat susu. Contohnya anak dia kembar, 3 orang, semua bagi belah kanan, lenguh tangan dia, kena bagi belah kiri juga. Jadi asal hukumnya adalah sunat memberi susu ataupun apa-apa pemberian di tangan sebelah kanan. Ditanya juga kepada beliau, masunnah fi ibtida'i halqi sya'r, apakah sunnah juga memulakan belah kanan dalam mencukur bulu, rambut ataupun bulu? Beliau menjawab rahimahullahu ta'ala, datang dalam satu hadis Nabi SAW, idza arada halqa sya'ri ra'sih yabda bisyaqqil ayman. Nabi bila nak cukur kepala dia, dia akan mulakan yang sebelah kanan, summa yantaqil al-hallaq ila syaqqil aysar, kemudian baru berpindah, barulah tukang cukur rambut tu selepas daripada itu dia mulakan sebelah kiri, belah kanan dulu kemudian belah kiri. Ditanyakan kepada beliau, ma hukmu akhzil mashaf bishimal, apa hukum mengambil mashaf dengan tangan kiri? Tadi kita dah tanya soalan ni, tapi ditanyakan kepada Ibnu Bas. Sekarang ditanya kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jabarin. Apa jawapan dia? Mengambil Quran dengan tangan kiri, dia kata la mani'a min zalik, tidak ada larangan perkara tersebut. Apabila dia nak membaca mushaf Quran, disunatkan yang terbaiknya adalah dia mengambil dengan tangan kanan. Kalau dia ambil dengan tangan kiri, tidak haram. Dia ambil Quran atas haram, dia ambil tangan kiri, tidak haram, tetap berdosa. Dari segi adabnya kurang baik dan hukumnya makruh. Seperti itu juga kita, bukan setakat Quran, apa-apa kitab yang mulia, kitab hadis, kitab tafsir, kitab tauhid, apa-apa kitab, setiap kitab yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan syariat Islam, disunatkan mengambilnya atau membawanya dengan tangan kanan, tatbiqan li hadhihi sunnah, kerana bertepatan dengan sunnah, dan untuk memuliakan perkara tersebut. Kerana bila dah ambil kitab tafsir, dalam tu ada ilmu yang bermanfaat. Ambil buku-buku agama, ataupun tak buku agama pun tak apa, apa-apa buku yang ada knowledge, ada ilmu yang bermanfaat di dalamnya, maka perlu pegang ataupun ambilnya dengan tangan kanan. Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi,
ketika mana kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitabani. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kita, di tangan Nabi ada dua kitab. Dua kitab ni tak kira dua kertas ke dua apa ke, dua kertas ataupun buku. Maka pada ketika itu, atadruna ma hadzanil kitabani. Nabi tanya, adakah kamu semua tahu apakah dua kitab, dua surat ini? Maka sahabat berkata, la, kami tak tahu. Illa an tukhbirana ya Rasulullah, melainkan kamu bagi tahu aku, baru kami tahu. Maka Nabi kata, qala lillazi fi yadihi al-yumna, adapun kitab yang sebelah tangan kanan aku ini adalah kitab daripada Allah Subhanahu wa taala mengenai nama-nama penghuni syurga. Adapun kitab belah kiri aku ini adalah kitab ahli nar, iaitu nama-nama penghuni neraka. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, sekiranya daripada mimbabil karamah, daripada bab kemuliaan, penghormatan, penghargaan, maka utamakan belah kanan, seperti makan, minum, bersalaman, mengambil benda-benda yang bermanfaat, mendapatkan perkara-perkara yang atau benda yang bermanfaat, semua belah kanan. Sabit daripada hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dia berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqudu tasbih bi yamini. Aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih dengan tangan kanan, dengan tangan kanan, iaitu dengan jari jemari sebelah kanan. Hadis riwayat daripada Abu Daud. Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala menyatakan, warada fi ba'dil ahadith hadithun jayyidun wa huwa al-afdal fala ba'sa bih annahu kana ya'qiduha bi yaminih. Datang dalam beberapa hadis tersebut baik dan afdal, dan itulah yang afdal dan tidak mengapa sekiranya seseorang berzikir, bertasbih dengan tangan kanannya. Walakin, tetapi apabila dia bertasbih dengan dua tangan, tangan kanan dan tangan kiri, itu pun tidak mengapa. Kerana datang dalam hadis yang lain yang menunjukkan Nabi berzikir ni dengan semua, dengan apa? Dengan semua jari jemari kanan dan juga kiri. Kalau tuan-tuan ada tasbih besar, kadang-kadang ada jual juga tasbih yang besar, tuan-tuan terpaksa tarik tasbih kanan, dua-dua tangan kena pegang. Ataupun mungkin tuan-tuan berzikir banyak beribu ke apa ke, dia memerlukan kiri dan kanan, tidak jadi masalah. Tetapi hukum asalnya yang kanan itu lebih afdal. Kerana Nabi SAW yuhibbut tayamun, Nabi suka belah kanan. Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan juga Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta' bil Mamlakah, dia cenderung memilih yang sebelah kanan. Pernah ditanya kepada Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah, iaitu lajnah fatwa di mana, di negara Saudi, adakah afdal orang yang sembahyang berada di sebelah kanan saf, sebelah kanan tetapi jauh dengan imam, dia belah kanan imam. Kalau imam di sini, dia belah kanan imam, tapi jauh daripada imam, belah kanan hujung. Manakala belah kiri imam, dekat dengan imam, mana yang afdal? Belah saf belah kanan tetapi jauh daripada imam, ataupun belah kiri, saf belah kiri imam, mana saf pertama atau kedua belah kiri imam tetapi dekat dengan imam? Maka ashabul fadilah, ahli lajnah fatwa ni di Saudi menyatakan, al-afdal an yakuna fil janibil ayman min as-saf. Yang afdalnya adalah sebelah kanan. Sebelah kanan secara mutlak, tak kira dekat ataupun jauh, belah kanan lebih afdal berbanding belah kiri, walaupun belah kiri dekat dengan imam. Berdasarkan keumuman hadis, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf, sesungguhnya Allah Ta'ala dan juga malaikat akan berselawat kepada saf yang belah kanan. Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' al-Ansari rahimahullahu ta'ala, dia berkata, wadda'tu ibn Umar, aku wudu'kan ibnu Umar,
faqumtu an yaminih, aku berdiri sebelah kanan dia. Ufrigu alaihi alma, aku tuangkan air kepada Ibnu Umar untuk mudahkan dia ambil wudu. Kalau macam kita pegang getah paip lah, belah kanan, berdiri belah kanan, pegang getah paip. Ada pun Abayah bin Rifa'ah, dia tuangkan air wudu untuk Ibnu Umar, guna gayung ke cedok ke apa, dia berdiri sebelah kanan. Falamma faragha sa'ada fiyya basarah, apabila Ibnu Umar dah selesai daripada wudu, maka dia tengok atas bawah kepada aku. Abayah kata, Abayah bin Rifa'ah yang tuangkan air tadi. Ibnu Umar lepas selesai wudu, dia tengok aku kanan atas bawah. Kemudian Ibnu Umar bertanya, min aina akhadta hadzal adab, daripada mana kamu belajar, kamu ambil adab ini, kamu belajar adab ni daripada mana? Maka dia kata, faqultu min jaddi Rafi', aku mengambil perkara ini daripada datuk aku, iaitu Rafi'. Maka Ibnu Umar kata, hani'an lak, bagus, perkara ni baik. Sebab datuk dia Rafi' adalah seorang sahabat Nabi, sahabat jalil radhiyallahu taala anhu, yang mana Al-Hafiz Ibnu Abi Shaybah dalam kitabnya letakkan satu bab. Dia berkata, ar-rajul yuwaddi'ur rajul aina yaqumu minhu, seorang lelaki mewudukan seorang lelaki yang lain, di manakah persoalannya, di manakah dia berdiri untuk tuangkan air. Abdul Razzaq As-San'ani, dia berkata, wadda'tu ana Sufyan As-Sawri, aku wudukan Sufyan As-Sawri, maka aku berdiri, fa aqamani an yaminih, Sufyan As-Sawri berdirikan aku sebelah kanan dia untuk memudahkan dia ambil wudu. Kemudian dalam Sahih Muslim ada disebutkan daripada Umarah bin Ru'aibah, Umarah bin Ru'aibah, annahu ra'a Bishr bin Marwan 'alal mimbar rafi'an yadayhi. Dia melihat Bishr bin Marwan berada di atas mimbar mengangkat kedua tangan berdoa. Apa jawapan daripada Umarah bin Ru'aibah? Dia kata, qabbahallahu hatainil yadain, semoga Allah Ta'ala memburukkan kedua tangan ini. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Umarah bin Ru'aibah kata, aku melihat sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar berkhutbah, ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha, berdiri di atas mimbar berkhutbah, Nabi tak lebih daripada seperti ini tangan Nabi. Dia mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Maksudnya, walaupun Bishr bin Marwan ini adalah di antara keturunan Bani Umayyah, yang di antara salah seorang pemimpin berkhutbah, kemudian ketika doa dia mengangkat tangan, maka pada ketika itu Umarah bin Ru'aibah telah menyela perbuatan ini, sebab perbuatan ini bertentangan dengan sunnah Nabi. Ketika baca khutbah, Nabi doa tak angkat tangan. Jadi bila mana pemimpin buat seperti ini ketika baca khutbah, maka Umarah bin Ru'aibah menegur dan menyatakan, qabbahallahu hatainil yadain, buruk sungguh kedua tangan ini. Jadi kesimpulan dia, ketika berkhutbah ni tak disunatkan untuk kita angkat tangan ketika berdoa. Disunatkan bagi makmum yang mendengar angkat tangan. Imam tak perlu angkat tangan. Imam ataupun orang yang berada di atas mimbar membaca khutbah tak disunatkan angkat tangan ketika baca doa. Berdasarkan hadis Imam Muslim ini, yang menjadi sunnah adalah orang yang mendengar angkat tangan. Dan kalau Nabi berkhutbah, Nabi tak gerak tangan. Bila Nabi gerakkan tangan, hanya sekadar mengangkat begini saja, begini. Nabi tak ada berkhutbah angkat kedua tangan sampai Nabi tak lebih daripada seperti ini saja yang Nabi buat ketika berkhutbah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a rajulan
yad'u bi asba'ihi kilahuma fanahahu wa qala bi asba'in wahidin bil yumna. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih daripada Musannaf Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya dia melihat seorang lelaki yad'u, berdoa dengan dua tangan dia. Fanahahu, maka Abu Hurairah telah menegah perkara tersebut. Wa qala bi asba'in wahidin bil yumna, dan Abu Hurairah kata dengan satu jari je, jari belah kanan. Ketika mana berkhutbah, Nabi hanya membuat seperti ini je, sebelah kanan. Nabi tak angkat tangan ketika berdoa, ketika Nabi membaca khutbah, menyampaikan khutbah. Abdullah bin Aun al-Muzani rahimahullahu ta'ala, dia pernah berjalan melalui Amir al-Sya'bi. Pada ketika itu Amir bin Sya'bi sedang duduk di kawasan halaman dia. Maka aku bertanya, kaifa ant, wahai Amir bin Sya'bi, bagaimana keadaan kamu? Faqala, maka dia berkata, dia kata apa? Dia berkata, idza qila lahu kaifa ant, apabila dikatakan kepadanya, bagaimana keadaan kamu? Maka dia menjawab, bi ni'matin, dalam keadaan baik. Wa madda isba'ahu as-sababah ila as-sama'. Dia kata ni'mat, dalam keadaan baik, maknanya baik, dalam keadaan ni'mat, dalam keadaan baik, dia mengangkat jari dia ke langit sebagai satu isyarat lah, mana alhamdulillah baik, sihat. Apa yang kita boleh mengambil pengajaran daripada beberapa hadis yang kita bacakan tadi, pada maqam al-istighfar, ataupun pujian, minta ampun, ataupun pujian, ataupun zikir, ataupun doa yang secara umumnya, duna tahdidi sifatin ratibah, tidak dibataskan kepada perkara-perkara tertentu yang disebutkan dalam hadis sahaja. Apabila diangkat satu jari daripada jari belah kanan, tidak menjadi masalah. Seperti itu juga khatib ketika berkhutbah, mengangkat jari sebelah kanan, jari telunjuk belah kanan, tak jadi masalah. Orang nak berpidato, nak apa, memberi syarahan, memberi ceramah, dia angkat jari, satu jari, tidak jadi masalah. Ketika berzikir, kadang-kadang orang berzikir, astagfirullah, berzikir, kadang-kadang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak jadi masalah. Beristighfar, berzikir, mengangkat satu jari, bukanlah kata angkat jari belah kanan hanya terbatas kepada hadis-hadis yang kita sebutkan tadi je. Tidak, tapi secara umumnya tidak menjadi masalah. Saya kira cukup sekadar itu lah. Ada apa-apa soalan tak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Tajuk dia bukan yang ceramah ni, yang lain. Okey. Macam kata tengah baca khutbah yang kedua, tiba-tiba masuk makmum, dia buat sunat tahiyyat masjid. Boleh ke tak boleh ke macam mana? Ketika khatib membaca khutbah kedua, maka seseorang tu baru masuk, adakah disunatkan di solat tahiyatul masjid ataupun tidak? Maka hukumnya disunatkan sekiranya dia yakin dia boleh habis sebelum selesai khutbah. Selalunya khutbah ni kalau imam sedang berdoa tu, sempat lagi kita sembahyang. Tapi bila imam sebut barakallahu li wa lakum bil Quranil azim, itu memang dah mungkin dah hujung-hujung kan. Jadi lebih baik kita berdiri, tunggu je. Tapi kalau imam baca doa, masih sempat lagi tu untuk solat sunat. Sebab solat sunat ni, solat sunatnya ringkas. Ketika khutbah dibacakan, tak boleh solat sunat yang panjang, yang paling ringkas. Sama ada paling ringkas tu, ada dua pandangan di kalangan Ibnu Hajar ataupun Imam Ramli. Ada kata ringkas tu berpada dengan wajib, maknanya baca Al-Fatihah saja. Ada yang kata ringkas tersebut maksudnya adalah ringkas yang biasa. Maksudnya baca Al-Fatihah, baca surah yang pendek, kemudian rukuk, zikir sekali,
sujud zikir sekali cukup. Itu maksud, mana ada dua pandangan di kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i kita. Maksud ringkas tu, yang dibenarkan ketika khatib membaca khutbah adalah tahiyatul masjid saja. Solat sunat qabliyah Jumaat tak dibenarkan. Kerana tak dibenarkan apa-apa semayang melainkan tahiyatul masjid. Cuma diberi sedikit kelonggaran. Dibenarkan ketika khatib membaca khutbah, dibenarkan solat sunat, tahiyatul masjid, dan digabung juga dengan qabliyah Jumaat. Tapi kalau qabliyah Jumaat semata-mata tidak dibenarkan, hukumnya haram. Sebab tak boleh semayang apa-apa semayang sunat melainkan tahiyatul masjid. Alang-alang kita masuk tahiyatul masjid, kita niat sekali qabliyah Jumaat, itu boleh. Itu untuk ketika khatib membaca khutbah. Tapi hukum asalnya sebenarnya bila mana hukum asalnya bila mana khatib sedang berkhutbah, dekat nak habis dah, tiba-tiba ada orang sembahyang sunat. Khatib ni disunatkan panjangkan sikit lagi khutbah dia. Tapi macam mana dia nak panjang? Dia berpatukan teks. Jadi orang tu dia boleh sembahyang lepas sembahyang Jumaat, solat sunat selepas nanti lah. Mana kalau dia nak buat qabliyah Jumaat, mungkin dah tak sempat dah, dekat nak hujung dah khutbah tu. Selepas solat Jumaat, dia buat solat sunat ba'diyah Jumaat, kemudian dia solat sunat qabliyah Jumaat. Okey, cukup sekadar tu. Semoga Allah Taala beri kefahaman kepada kita semua. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.